Dan pada 15 Mac ini, VTL antara Malaysia dan juga Thailand dan juga Kemboja akan bermula dan ini menandakan bahawa rentas sempadan melibatkan rakyat kedua-dua negara ini akan boleh bermula pada 15 Mac ini. Sudah pasti persiapan dan juga excitement itu akan wujud di kalangan orang ramai kerana setelah 2 tahun lebih tidak dapat mengunjungi negara jiran kita sebagai contoh. Bagaimanakah persiapan untuk agensi pelancongan untuk mempersiapkan pakej mereka dalam keadaan pandemik masih lagi berlaku pada ketika ini? Itu yang ingin saya bincangkan. Saya bersama dengan Datuk Muhammad Khalid Harun, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, kalau kita melihat berjuta rakyat Malaysia sebenarnya pergi ke negara jiran Thailand untuk melancong sebelum pandemik lagi. Begitu juga dengan Kemboja sendiri. Kali ini apabila ada VTL, ini adalah satu langkah yang mempermudahkan dari segi kuarantin dan sebagainya. Persiapan untuk agensi pelancongan sendiri untuk memastikan perkara tersebut, perjalanan tersebut selancar mungkin dan pada masa sama untuk memastikan bahawa SOP juga kerana di negara orang ini suka sikit nak juga. Bagaimana ini akan dipastikan oleh agensi pelancongan dan sebagainya? Pertamanya, agensi pelancongan ini sudah sungguh bersedia untuk membuat dua haluan, iaitu untuk keluar dan juga untuk masuk. Jadi ini berita gembira ini seharusnya disambut baiklah oleh semua sektor yang bergiat dalam pelancongan. Jadi saya rasa sementara kita menunggu pembukaan ataupun borders opening, saya rasa rata-rata mereka ini sudah bersedia. Bersedia itu dengan memperbaiki tempat-tempat penginapan mereka, memperbaiki produk-produk baru yang mana dipikirkan dulu apakah benda yang patut diberikan kepada pelancong yang akan datang. Jadi maknanya persediaan itu sudah lama digunakan supaya bila sampai masa dan ketika untuk buka balik semula sempadan ini, rentas negeri ini, maka kami sebagai penggiat perusahaan pelancong memanglah mengambil peluang yang terbaik untuk merancakkan semula ekonomi, dan ekonomi kita ini sudah lama mendung kan. Maka dengan itu, dengan adanya pembukaan ini, maka bukan sektor pelancongan saja, malah lain-lain sektor pun akan mengikut rentak yang sama. Datuk, mungkin persiapan... Jadi, ya, teruskan Datuk. Persiapan kita dari segi pertamanya tadi bila dia orang ini masuk, jadi saya rasa rata-rata kerajaan sudah mengadakan SOP yang terkini, iaitu mungkin mereka itu perlukan PCR ataupun RTK. Dan begitu juga kepada yang dah fully vaccinated dan yang ada booster. Maka kita lihat mereka ini akan sampai kemari. Dan saya nasihatkan kepada, ada satu lagi, kita mesti aturkan mereka itu supaya membeli insurans, local insurance, supaya mereka ini boleh recover apabila kena hospitalization, nak kata, di negara kita. Dan pembukaan ini adalah satu perkara yang baik. Kita sekarang ni, saya tahu, di antara negara-negara jiran kita, ada yang belum bersedia. Tetapi kalau kita sudah bersedia, ini adalah satu cara untuk kita menonjolkan negara kita di antara bangsa bahawa Malaysia sudah ready untuk menyambut kedatangan pelancong. Jadi, bukannya 1 April saja, malah yang angka 15 Mac ini adalah satu angka keramat yang mana Thailand dan Kemboja menyambut baik. Tiga negara ini akan sama-sama bekerjasama untuk menerima pelancong daripada negara masing-masing. Malaysia ke Thailand, Thailand Malaysia, Malaysia Kemboja, Kemboja ke Malaysia. Begitu jugalah dengan adanya jaringan syarikat-syarikat penerbangan yang mana dulu sudah berhenti datang ke mereka ini akan aktif semula, dan ini akan membuatkan sektor penerbangan itu dan juga sektor-sektor seperti airport balik kembali aktif, dan ini akan memberi satu impak kepada ekonomi yang mana mungkin boleh menambah tenaga pekerja, dan mereka-mereka yang sudah lama tertinggal bekerja itu mungkin dipanggil balik untuk untuk terlibat sama balik
dalam sektor ini. Dan begitulah, saya rasa semua sektor lah. Kalau begitu, pendek kata, kalau perhotelan sudah menyediakan tempat-tempat kemudahan mereka, membaikini tempat-tempat penginapan, begitu juga homestay, begitu juga restoran-restoran dengan resepi-resepi barunya yang diindahkan. Begitu juga kita punya kebudayaan. Dulu kebudayaan kita 2 tahun dulu mungkin sekarang sudah berubah. Ada cara-cara baru yang nak persembahkan. Jadi maknanya dalam masa 2 tahun lebih yang kita kita bukannya duduk diam, tetapi kita memperkini, memperelokkan, menambah baik segala produk, segala services yang akan kita lambakkan kepada pelancong yang akan datang. Inilah satu berita gembira bagi rakyat Malaysia untuk melancong keluar dan juga di dalam domestik. Ya. Okey, Datuk, secara ringkasnya Datuk, bagaimana dengan sambutan setakat ini apabila diumumkan VTL dibuka untuk kedua-dua negara ini? Sambutan ini memanglah bagus kerana mereka pun sudah bermula sama ada sambutan yang menggalakkan. Kita baca di mana-mana komen dari Facebook, daripada sosial media, daripada printed, kebanyakannya menyambut baiklah pembukaan ini. Kalau sekiranya Malaysia ini adalah negara yang paling pertama ataupun sudah bersedia, ini maknanya ini negara-negara yang lain itu akan mengikut sama. Jadi maknanya sekarang ini Malaysia sudah merupakan satu negara yang mana sama setaraf dengan negara yang maju yang sudah membuka sempadan dia kepada negara lain. Jadi ini adalah juga kita gembira kepada negara-negara tersebut yang mana mereka dah lama mungkin nak datang ke Malaysia tetapi tidak kesampaian kerana COVID-19. Jadi sekarang jadi maknanya dari segi persiapan daripada kerajaan ataupun daripada sektor hospital, itu medical, saya rasa mereka ini pun sudah bersedia kerana kita mempunyai kemampuan untuk menerima mereka ini dalam arti kata lain kalau mereka itu mendapat jangkitan COVID ke. Jadi pihak medical, kemudahan medical kita itu sudah bersedia untuk menerima mereka itu. Okey. Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Itu tadi Datuk Muhammad Khalid Harun, iaitu Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA.